سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin kurnianya dapat kita adakan majlis ilmu kita pada malam ini, iaitu majlis membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslih Al-Husaini, merupakan seorang profesor daripada Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Dan kelas pada malam ini merupakan kelas yang kedua. Kelas yang kedua setelah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, iaitu pada hari Isnin yang lepas, pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 23. Bagi yang mengikuti dan juga melihat terhadap kepada nota-nota yang saya sediakan, iaitu salinan daripada kitab yang kita baca ini, pada muka surat 23. Dan sebelum kita meneruskan bacaan kita, saya akan ulang sedikit apa yang kita sebutkan pada minggu lepas sebagai mukaddimah. Dalam kitab ini, dalam kuliah kita dah sebutkan pada minggu lepas bahawa kita perlu, sebelum membincangkan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW, kita perlu memahami makna sunnah. Makna sunnah dari segi bahasa, sunnah dari dalam penggunaan syarak, makna sunnah dalam penggunaan kurun-kurun awal di kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, makna kalimah ahli sunnah wal jamaah, dan makna ilmu dan juga sebahagian daripada kitab-kitab yang ditulis dengan nama as-sunnah. Seperti yang kita tahu bahawa dari segi bahasa ada 3 makna. Makna pertama at-tariqah, jalan. Sunnah seseorang iaitu jalan seseorang, cara mereka melakukan sesuatu. Yang kedua dinamakan sunnah, makna dari segi bahasa dipanggil sebagai as-sirah, iaitu sejarah perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga, as-sunnah juga dalam bahasa, apabila seseorang memulakan sesuatu dipanggil sunnah. Jadi 3 makna dari segi bahasa. Yang pertama jalan, yang kedua sejarah perjalanan hidup, dan yang ketiga ialah memulakan sesuatu perkara. Dari segi syarak, iaitu apa maksud syarak? Apabila kita jumpa perkataan as-sunnah dalam hadis Nabi SAW ataupun dalam ayat Al-Quran, selain daripada kita faham dengan penggunaan bahasa 3 makna tadi, dari segi syarak juga, sekiranya kita jumpa perkataan sunnah dalam ayat Quran ataupun hadis membicarakan tentang pujian Allah terhadap sunnah Rasulullah SAW, artinya ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengikut sunnah Nabi artinya orang yang mengikut petunjuk syarak ataupun orang yang mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan bererti orang yang suka buat perkara sunat ataupun tidak mementingkan perkara wajib. Jadi itu dari segi makna syarak. Kemudian penggunaan sunnah tadi, setelah digunakan dalam hukum syarak, diartikan sebagai agama secara keseluruhan. Kemudian penggunaan istilah sunnah terfokus kepada masalah-masalah akidah. Kerana berlakunya penyelewengan dalam bab akidah pada setengah keadaan, maka as-sunnah, istilah sunnah hanya diguna pakai dalam masalah akidah. Ini pada suatu ketika dahulu. Zaman sekarang ni sunnah kita kembali pada makna yang asal dan juga kepada makna-makna istilah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Pada suatu ketika dahulu, pada kurun awal zaman tabi'in, tabi'it tabi'in, perkataan sunnah, kalau dikatakan sebagai as-sunnah, mereka faham bahawa sunnah itu ialah hukum ilmu akidah.
Bila mereka jumpa kitab As-Sunnah, contoh kitab As-Sunnah oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad sebagai contoh, mereka faham ini ialah buku berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi istilah sunnah diguna pakai selepas pada suatu ketika dahulu dengan erti kata ianya adalah seerti dengan ilmu akidah yang kita bincangkan pada hari ini. Dan sebahagian daripada ulama juga menggunakan istilah sunnah itu terhadap bab-bab akidah tertentu. Seperti ketika mereka menulis kitab berkaitan dengan asma' sifat, mereka namakan sebagai as-sunnah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Dan sebahagian dari mereka ketika tulis kitab berkaitan dengan qada dan qadar, mereka namakan sebagai as-sunnah. Kenapa? Sebab masalah ini merupakan masalah yang utama yang membezakan antara seseorang ahli sunnah dengan kumpulan ahli bid'ah. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan tatkala kita mendengar perkataan ahli sunnah wal jamaah, apa artinya? Perkataan ahli sunnah pada zaman awal dipraktikkan ataupun kita nak fahamkan hadis Nabi SAW bahawa Islam itu akan datang dalam keadaan pelik dan akan kembali menjadi pelik. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Kemudian kata ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, ketika begitu juga kata-kata seperti kita jumpa perkataan yang disebutkan oleh Yunus bin Ubaid, mereka mengatakan bahawa ahli sunnah dalam hadis ini bererti orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang memahami sunnah Nabi SAW seperti seadanya dan mengamalkan hadis Nabi. Sebab tu dia jadi pelik. Bukan bererti Islam situ bererti agama Islam jadi pelik, tidak. Agama Islam sampai ke akhir zaman menjadi agama yang berkembang, mempunyai pengikut yang ramai. Cuma jumlah pengikut yang ramai itu kebanyakan mereka hanya seperti buih di lautan atau seperti buih-buih di dalam dalam air banjir. Jadi Islam menjadi pelik bukan kerana agama Islam. Islam itu artinya ialah orang-orang yang berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diajarkan dan mereka mengamalkan sunnah tersebut. Jadi kalau kita dengan hadis ini diertikan dengan erti sebegini, memang menjadi pelik. Kadang-kadang orang Islam, orang ahli sunnah wal jamaah menjadi orang yang terasing dalam masyarakat Islam, malah jadi terasing dalam masyarakat yang memahami sunnah sendiri. Kerana sebahagian daripada orang yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak praktikkan. Jadi timbulnya istilah penggunaan makna as-sunnah selepasnya hanya terfokus kepada kita sebut tadi sunnah pada peringkat asalnya dalam hukum syarak agama secara keseluruhan. Kemudian diguna pakai untuk masalah akidah, iaitu merujuk kepada ilmu akidah. Kemudian diguna pakai untuk difokuskan pada satu bab-bab tertentu. Kemudian lafaz as-sunnah diguna pakai untuk merujuk, boleh disebutkan digandingkan dengan perkataan ahli sunnah, digunakan untuk merujuk orang-orang yang memahami agama Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya seperti mana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selepas itu as-sunnah, kitab-kitab yang dikarang selepas itu, kitab-kitab berkaitan dengan as-sunnah hanya difokuskan kepada masalah-masalah akidah secara ilmiah. Jadi kita akan jumpa di kalangan manusia yang memahami sunnah Rasulullah SAW tetapi tidak melaksanakan sunnahnya. Jadi mereka tidak termasuk dalam hadis Nabi SAW, namun fahaman mereka yang benar itu dikatakan sebagai fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dalam erti kata lain, tidak semua ahli sunnah wal jamaah, tidak semua orang yang memahami sunnah Nabi SAW dianggap sebagai orang yang dagang, orang yang asing yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk pada muka surat 23. Muka surat 23. Kata Syekh qala al-muallif hafizahullah, Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini, bagi siapa yang belajar di Universiti Madinah Munawwarah di kuliah hadis, sudah pasti mereka akan mengenali Syekh dan sangat menghormati pribadi beliau hafizahullah. Syekh berkata, وقد تطلق السنة على باب من أبواب الاعتقاد تنبيها على أن المسمى شرط أو ركن أو لأنه وصف فارق بين أهل السنة وبين غيرهم
Ini kita sebutkan tadi. Kata Syekh, kadang-kadang diguna pakai lafaz sunnah untuk merujuk satu bab daripada bab-bab akidah sebagai satu peringatan bahawa bab tersebut merupakan bab yang menjadi syarat ataupun menjadi rukun terhadap ilmu akidah, ataupun bab tersebut ataupun sifat yang dibincangkan tersebut merupakan satu sifat yang memisahkan ahli sunnah dengan selain ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadang-kadang bab al-qadar sebagai contoh, walaupun dia satu bab dalam masalah akidah masalah yang sangat luas. Masalah akidah berkaitan dengan beriman dengan rukun iman yang 6, bukan sahaja qada-qadar, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan al-kitab, beriman dengan hari kiamat, dan beriman dengan semua perkara ghaib yang dibincangkan yang diberitahu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun istilah apabila ulama membincangkan bab qada qadar, mereka menamakan bahawa ini adalah kitab As-Sunnah. Kenapa? Sebab kalau ada orang yang tersilap dalam bab qada qadar, salah faham, dia boleh jatuh jadi qadariyah ataupun jadi jabariyah. Kerana bila dibincang bab qada-qadar, salah faham, mungkin dia akan jadi golongan qadariyah atau jadi golongan jabariyah, atau orang-orang yang mengikut jejak langkah kedua golongan tadi dalam bab qada dan qadar. Jadi kata Syekh lagi, qala Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman al-Syekh fi Minhaj at-Ta'sis wa at-Taqdis. Berkata Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman al-Syekh, cucu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, as-sunnatu fil asli taqa'u ala ma sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sunnah pada asalnya terpakai terhadap sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sannahu, dan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au amara bihi min usulid dini wa furu'ihi, ataupun sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan dalam bab usuluddin atau dalam bab furu'uddin. Bab usuluddin iaitu bab berkaitan dengan akidah, bab kepercayaan. Hasil daripada kepercayaan tadi melahirkan amalan. Jadi amalan dinamakan sebagai furu'. Usul ialah sesuatu yang tertanam dalam hati. Sebahagian daripada amalan dikategorikan sebagai usul kerana kepentingannya akan dibincangkan nanti dalam bab yang kita akan sebutkan selepas ini berkaitan dengan kepentingan akidah insya-Allah. Okey, kata Syekh, pada asalnya kalimah sunnah hanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan, apa yang Rasulullah tunjukkan, apa yang Rasulullah perintahkan, sehingga hatta al-hajj was-samt, sehingga yang termasuk dalam bab sunnah juga ialah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan harian, ataupun apa yang Nabi, sifat-sifat Nabi secara diamnya. Kalau Nabi bercakap, Nabi diam, itu juga masuk dalam, dinamakan sebagai sunnah. Ini pada asalnya. Bila sebut sunnah Nabi, termasuk semua sekali. Ini penggunaan asal pada kalimah as-sunnah. Thumma khussat fi ba'd al-itlaqat bima kana alaihi ahli sunnah min ithbat al-asma'i was-sifat khilafan lil jahmiyyah al-mu'attilah an-nufat. Kemudian diguna pakai untuk merujuk kepada ahli sunnah dalam bab mengisbatkan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada bab untuk membezakan ahli sunnah daripada golongan Jahmiyah al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah artinya Jahmiyah yang tidak menerima sifat, An-Nufat yang menafikan sifat. Kaedah dalam ilmu akidah, apabila ada seseorang tidak menerima sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, iaitu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Allah dengan satu sifat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sifat, menerangkan satu sifat terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dinamakan sebagai an-nufat, orang yang menafikan, dan dinamakan juga sebagai mu'attilah, iaitu orang yang membukukan ataupun tidak menerima lafaz yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang tidak menerima sifat tersebut. Okey, jadi bab asma wa sifat kita akan jumpa dalam banyak kitab-kitab
yang membincangkan bab asma sifat, mereka meletakkan judul buku mereka dengan tajuk As-Sunnah. Jadi As-Sunnah digunakan untuk merujuk bab asma was sifat. Wa khussat bi itsbatil qadar wa nafyul jabar wa bi itsbatil qadri wa nafyul qadri bi itsbatil qadri wa nafyul qadri khilafan lil qadariyatin nufati wa lil qadariyatil jabariyatil asad. Kata Syekh lagi, dan kadang-kadang istilah sunnah juga diguna pakai dalam bab qada dan qadar. Kenapa? Bertujuan untuk menafikan golongan qadariyah yang mana terlibat dalam bab dalam qadariyah yang menafikan qada-qadar, ataupun golongan jabariyah yang melakukan dosa dengan bebas dengan alasan ianya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nama sunnah? Nak beritahu bahawa qadariyah bukan ikut sunnah, mereka ahli bid'ah. Kenapa dinamakan as-sunnah? Nak beritahu bahawa orang-orang yang mengatakan bahawa mereka melakukan maksiat, semuanya telah, apa yang mereka lakukan daripada jenis maksiat, mereka mengatakan bahawa itu semua Allah dah tetapkan. Ketahuilah bahawa mereka bukan ahli sunnah, namun mereka ahli bid'ah. Jadi kalimah sunnah tadi untuk merujuk apa? Merujuk kepada orang-orang yang mengisbatkan sesuatu seperti mana yang diisbatkan. Mengisbatkan, bahasa Melayu kita mengiyakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, dan juga untuk merujuk kepada orang-orang yang memahami bab qada-qadar seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tutlaqu aidan ala ma kana alaihi salafus salih min masail al-imamah wa tafdil, dan diguna pakai juga kalimah as-sunnah tadi untuk merujuk kepada bab al-imamah wa tafdil, bab keimaman dan bab kelebihan sahabat-sahabat. Iaitu bab ini bab membincangkan tentang siapakah yang layak menjadi imam, yang layak menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinamakan bab ini sebagai bab as-sunnah. Sedangkan pada asalnya bab sejarah. Namun oleh kerana sejarah berkaitan dengan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan bab sejarah tadi dan melibatkan masalah akidah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan terhadap umatnya untuk mengangkat Ali ataupun tidak, ataupun Rasulullah tidak pesan untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Bab ini telah dijadikan sebagai isu akidah yang dibawa oleh Syiah. Maka ulama juga menamakan bab al-imamah wa tafdil dalam kitab mereka dengan judul kitab As-Sunnah, untuk menafikan Syiah itu, fahaman Syiah itu datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min itlaq al-ismi ala ba'di musammayatihi. Bab ini ialah bab menggunakan nama as-sunnah untuk diguna pakai terhadap sebahagian daripada bab-bab yang dibincangkan. Seperti mana, saya terus cepatkan, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al-hajju Arafah. Haji itu ialah wukuf di Arafah. Haji bukan wukuf di Arafah saja. Rukun haji, adanya rukun, adanya syarat, adanya wajibat. Haji begitu banyak, namun yang paling utama adalah Arafah. Maka Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa? Sebab haji itu kalau tak ada Arafah maka tidak sah haji. Sama juga seorang yang dikatakan ahli-sunnah wal jamaah namun tidak memahami akidah dengan sebenarnya dalam bab akidah, dia bukan ahli-sunnah wal jamaah. Ataupun kalau dikatakan dia sebagai ahli-sunnah wal jamaah namun dia tidak memahami masalah asma wa sifat dengan sebenarnya, dia tidak dinamakan sebagai ahli-sunnah wal jamaah. Okey, kita terus masuk pada ta'rif sunnah dari segi istilah, muka surat 24. Muka surat 24 bagi yang mengikuti. Ini nota tuan-tuan boleh rujuk pada nota minggu yang lepas yang saya berikan, kerana ini muka surat terakhir daripada nota tersebut. Dari segi istilah, kalau disebut istilah, perlu dilihat istilah itu merujuk kepada siapa. Penggunaan istilah sesuatu perkataan atau sesuatu istilah digunakan pakai. Perkataan as-sunnah telah digunakan oleh pelbagai bidang ilmu. Sebab tu bila kita bercakap tentang bab istilah makna sunnah, mesti kita lihat pada konteks. Kalimah sunnah ni datang dalam ilmu mana? Bagi muhaddithin, bagi ahli hadis, apa tujuan al-hadis? Al-hadis mengumpulkan berita-berita berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bab
bertujuan untuk mereka tiru dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, apa istilah al-hadis? Al-hadis kata Syekh, fahiya 'indal muhaddithin, dari segi muhaddithin, ma uthira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatan kanat khalqiyatan aw khuluqiyyah aw siratin ba'da al-bi'tsah wa qad yadkhul ba'du ma qablaha. Kata ba'du ma qablaha. Okey. Kata Syekh Hafizahullah, beliau mengatakan bahawa sunnah dalam pandangan muhaddisin, dalam istilah muhaddisin, kalau orang hadis kata kitab sunnah, mereka belajar bidang hadis, mereka kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Segala sesuatu yang diketahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi, sama ada diamnya ataupun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengiyakan sesuatu perkara, ataupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat khalqiyah, ataupun sifat khuluqiyah, membincangkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perkara, itu semua dinamakan sebagai sunnah. Ataupun sejarah Nabi SAW selepas Nabi diutuskan. Malah bagi ahli hadis, mereka memasukkan juga sejarah Nabi SAW sebahagian bersejarah Nabi yang bersangkut paut dengan syariat walaupun sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul. Jadi bab muhadithin tajuknya luas. Dia katakan sunnah dari kalangan ahli hadis, mereka kumpulkan semua sekali. Sebab tu kalau kita jumpa dalam kitab-kitab hadis, kita jumpa semua sekali. Bab sejarah pun masuk dalam hadis, bab fiqh pun masuk dalam hadis, bab akidah, kitabul iman masuk dalam ilmu hadis. Kerana bagi muhadithin, mereka kumpulkan semua perkataan Nabi, kumpulkan semua perbuatan Nabi, kumpulkan semua perbuatan Nabi yang berbentuk takrir, dan mereka juga kumpulkan bagaimana berita berkaitan dengan wajah dan juga bentuk badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga kumpul berita berkaitan dengan sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini mereka namakan sebagai sunnah. Ini dalam bidang hadis, dan kita boleh rujuk istilah kita boleh lihat kitab-kitab sunnah semua sekali kumpulkan sunnah Nabi dalam erti kata begini. Berbeza daripada golongan usul fiqh atau dinamakan sebagai usuliyun. Wa hiya 'inda al-usuliyin, perkataan sunnah di kalangan dalam istilah golongan usuliyin pula ialah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu wa yakhtalifuna fil hammi fayudkhiluhu ba'duhum fiha wa yarudduhu ba'duhum. Golongan usuliyin, apa tugas ilmu usul? Ilmu usul ialah mereka mencari, mereka semak terhadap hadis Nabi terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memilih hadis-hadis yang mempunyai kesan hukum atau yang boleh dijadikan sebagai dalil terhadap suatu perkara untuk dijadikan sebagai qiyas terhadap masalah yang lain. Jadi bagi ahli usul, pada mereka hanya merujuk kepada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, wa fi'luhu, perbuatan Nabi, wa taqriruhu, dan takrir Nabi. 3 saja. Ataupun bagi mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka masukkan dalam bab al-ham, apa yang Nabi ingin lakukan walaupun Nabi belum lakukan. Iaitu dalam jumhur mengatakan bahawa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Dan sebahagian pada ulama dan kebanyakan golongan mazhab Hambali, mereka menjadikan apa yang Nabi ingin lakukan walaupun Nabi belum lakukan, mereka jadikannya sebagai usul ataupun sebagai bukti dalil terhadap suatu masalah agama. Jadi bagian usuliyin mereka tak masukkan. Kalau tuan-tuan buka dalam bab kitab usul, mereka tak bincangkan tentang sifat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sikat rambut, kita takkan jumpa dalam kitab usul. Sebab apa? Bagi ahli usul, mereka hanya membincangkan dalam bab perbuatan-perbuatan Nabi, perkataan Nabi yang ada sangkut paut dengan dalil fiqh yang boleh dijadikan sebagai hukum. Sebab mereka golongan usuliyun, ilmu mereka hanya membincangkan dalam bab tersebut. Sebab tu kalau kita tengok pada sunnah, tengok pada konteks. Kalau jumpa dalam kitab usul, maknanya lain, istilahnya diguna pakai lain. Kalau jumpa dalam ilmu hadis atau dalam kitab hadis, makna sunnah ialah lebih luas, merangkumi semua perkara. Dan golongan ketiga yang menggunakan lafaz sunnah juga ialah al-fuqaha. Wa 'inda al-fuqaha, manakala dari segi dalam kitab-kitab fiqh,
Sunnah artinya ma yuqabilul wajib. Sunnah ialah istilah yang berlawanan dengan wajib. Atau yang dibandingkan dengan wajib. Satu tuntutan yang Allah tuntut kita lakukan secara jazim, secara putus, secara pasti, dinamakan sebagai wajib. Suatu tuntutan atau sesuatu arahan atau suatu larangan yang tidak berbentuk pasti, atau Nabi Allah berikan pilihan untuk buat ataupun tidak, siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat pahala, atau Allah suruh tinggalkan, siapa tinggalkan dapat pahala, siapa tak tinggalkan tak dapat dosa, dia tidak berdosa, maka dinamakan sebagai sunat. Istilah kita sebagai sunat. Jadi kalau dikatakan sebagai ikut sunnah Nabi SAW, tengok pada apa? Tengok pada konteks. Bagi ulama fiqh, mereka menamakan sunnah artinya apa? Ialah sunnah, istilahnya ialah dibandingkan dengan wajib. Jadi dikatakan solat sunat, solat wajib. Ni apa? Ni istilah ulama fiqh. Namun bagi ulama hadis, mereka tak bincangkan istilah begini. Mereka sunnah bagi ulama hadis semua sekali yang bersangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala usuliyin, golongan usuliyin ataupun usul fiqh, mereka hanya bincangkan tentang perkataan, perbuatan dan takrir ataupun apa yang ingin Nabi lakukan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cadang untuk buat. Ini mereka dinamakan sebagai hadis-hadis berkaitan perkara demikian, mereka kumpulkan untuk dijadikan sebagai usul untuk mereka kiaskan terhadap masalah-masalah fiqh yang lain. Okey, sampai sini saya cepatkan. Inilah perbincangan yang bersangkut paut dengan tajuk yang lepas, iaitu dalam ta'rif sunnah. Ta'rif sunnah. Saya beberapa kali dihantar mesej oleh beberapa sahabat kenalan yang ingin tahu, ingin faham terhadap fahaman dikatakan sebagai golongan sunnah. Mereka kata, kenapa Ustaz dan juga sebahagian daripada followers Ustaz suka cerita pasal sunnah tapi tak suka cerita benda wajib? Artinya mereka memahami bahawa ahli golongan sunnah atau golongan yang mengikut sunnah, yang menyuruh untuk kembali kepada sunnah Nabi, mereka sangkakan bahawa kembali melakukan perkara sunat. Sebab tu kita akan jumpa sunnah pada zaman sekarang ada istilah lain yang bukan istilah ilmu. Orang awam ada yang menamakan sunnah apa dia? Makanan sunnah zaman sekarang. Itu istilah juga, tapi istilah yang bukan ilmiah, istilah orang awam. Bila sebut sunnah saja, mereka cerita tentang makanan, cerita tentang makan kurma, makan madu dan sebagainya. Tak syak sebahagian daripada apa yang disebutkan itu sunnah, namun sebahagian daripadanya tidak termasuk dalam bab sunnah, atau hanya masuk dalam bab sunnah-sunnah yang dikategorikan sebagai sunnah jabaliyah. Kan cuma pemahaman mereka itu berbeza-beza mengikut istilah penggunaan masyarakat. Sebahagian daripada orang zaman sekarang, mereka menamakan ini istilah di kalangan orang awam. Mereka menamakan sesuatu perbuatan yang mereka buat baru, mereka ada-adakan, yang Nabi tak ajar tapi mereka merasa baik, mereka namakan sebagai sunnah. Hakikatnya itu bukan sunnah, ini sebagai bid'ah, iaitu lawan terhadap sunnah Nabi SAW. Ada orang bila dia buat satu bacaan, dia reka satu bacaan, dia rasakan bacaan itu baik, ataupun dia jumpa satu ayat yang disuruh untuk diamalkan satu perkara. Bila ditanyakan dalil, mereka kata ini bukan benda wajib, buat apa nak cerita dalil, ini benda sunat. Silap. Ini salah faham, kesilapan faham dalam mengistilahkan sunnah. Sunnah dalam istilah syarak, dalam istilah ilmiah, hanya seperti yang kita bincangkan. Manakala yang mengadakan suatu amalan yang baru kemudian menamakan sebagai sunnah, itu suatu kesilapan yang berlaku di kalangan masyarakat awam. Okey. Tajuk seterusnya ialah tajuk dalam kata Syekh Al-Faslul Awal. Fasal pertama iaitu manzilatus sunnatun nabawiyah, kedudukan ataupun kemuliaan sunnah Nabi SAW. Dalam bab ini kita akan bincangkan 8 tajuk. Yang hari ini saya akan sentuh satu tajuk atau dua. 8 tajuk dalam bab kedudukan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, tajuk ni sangat penting. Untuk tajuk berkaitan kuliah kita, kedudukan sunnah. Sekarang kita baru faham tentang ta'rif. Selepas ta'rif, kita masuk tentang kedudukan sunnah Nabi SAW. Kenapa sangat penting kita memahami kedudukan Nabi SAW dan kedudukan sunnah Nabi SAW, dan kenapa kita nak bezakan antara perkataan Nabi dengan perkataan orang lain? Kat mana perbezaannya? Ini yang kita bincangkan. Okey, dalam bab ini ada 8 bab. Syekh bahagikan pada 8 mabhas, iaitu 8 tajuk. Pertama, Syekh akan bincangkan bab
mengisbatkan ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isbatu ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk pada nota, pada kertas yang tidak bermuka surat. Sebenarnya itu pada muka surat 28. Tetapi tidak ditulis muka surat di sana, bagi yang merujuk kepada nota. Jadi pertama kita akan bincangkan tentang mengisbatkan atau mengiyakan sifat kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang kedua bercerita tentang bab wajib mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ketiga cerita tentang larangan untuk kita mendahului Allah dan Rasulnya dalam satu perkara, iaitu kita tak jumpa ayat Quran, tak jumpa hadis, kemudian kita bercakap inilah dia agama Allah. Yang keempat, dibincangkan tentang bab mulianya ilmu hadis dan kedudukan al-muhaddisin. Tajuk kelima ialah kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Quranul Karim. Yang keenam, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut sunnah. Dan yang ketujuh, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam di sisi para sahabat dan juga tabi'in dan mereka yang datang selepasnya. Dan yang ke-8 ialah ijma' al-ummah ala manzilat sunnah, ijma' umat untuk meletakkan kedudukan sunnah yang mulia. Okey, kita masuk bab pertama. Bab pertama berkaitan dengan mengisbatkan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saya rasa berkemungkinan kita tak sempat cerita tentang bab ismah, kerana mukadimah yang saya bawakan adalah lebih kepada bab hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hak-hak yang perlu umat Nabi Muhammad tunaikan. Kalau kita nak jadi umat Nabi Muhammad, apa yang perlu kita lakukan? Apa makna kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kalau sempat kita masuk dalam bab al-ismah, iaitu bab kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, muka surat 29. Boleh rujuk pada nota. Notanya dalam bahasa Arab, dalam kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Muka surat 29 kata Syekh, al-mabhathul awal. Tajuk yang pertama, perbincangan pertama, itsbatu ismatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bayani haqqihi minal mahabbati wat ta'ati wat ta'zim. Tajuknya ialah mengisbatkan, iaitu menetapkan ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bayani haqqihi, dan menerangkan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mahabbati, seperti cinta, wat ta'ati, dan juga taat, wat ta'zim, dan juga mengagungkan. Hak Nabi untuk kita cinta, wajib kita cinta Rasulullah, wajib kita taat Rasulullah, wajib kita agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tajuk ni tajuk berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, innallaha ta'ala lam yakhluqil khalqa abatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk sia-sia. Ini mukadimah paling penting dalam semua agama. Kalau tuan-tuan nak belajar ataupun nak belajar bab agama, tajuk pertama yang patut kita belajar ialah kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Adakah Allah ciptakan kita sia-sia? Tajuknya, nak belajar bab apa sekalipun, mesti kita perhatikan. Kenapa kita sibuk belajar tentang masalah sunnah? Kenapa kita nak belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak belajar tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak belajar hukum fiqh, yang mana betul, yang mana salah. Sebab apa? Sebab Allah tak ciptakan kita sia-sia. Allah ciptakan kita dengan bertujuan. Sedangkan manusia sekalipun, manusia yang waras tidak akan melakukan suatu perkara sia-sia. Hatta dalam permainan mereka inginkan sesuatu, inginkan seronok. Kalau ada orang buat sesuatu benda yang tak ada tujuan, artinya dia kurang akalnya, kurang warasnya. Tuan-tuan kan tengok barang yang ada keliling saya sekarang, semua yang manusia cipta sekarang, komputer yang ada mesti ada tujuan. Laptop yang ada ke sebelah saya, secara logiknya atau secara akal manusia tidak boleh terima satu perkara tu wujud tanpa maksud dan tujuan. Contohnya sekarang, laptop, komputer yang ada di belakang saya sekarang, manusia cipta mesti dengan tujuan. Sijil yang ada di sini mesti ada tujuan.
Fail-fail yang ada mesti ada fungsi dan tujuannya. Tidak ada manusia yang mencipta sesuatu tanpa tujuan. Kalau ada manusia yang cipta sesuatu tanpa tujuan, kemudian dia jual ataupun dia ingin menjual produknya, takkan orang terima. Sebab tu kalau kita jumpa kita berjalan di luar negara, kita akan jumpa alat-alat tertentu yang kita tak pernah jumpa. Kita kata, mesti kita tanya, benda ni ataupun alat ni apa fungsinya? Sebab apa? Sebab otak kita mengatakan bahawa semua sesuatu mesti ada tujuan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil mathalul a'la. Allah lebih layak untuk kita sebutkan, untuk kita kiaskan terhadap perkara ini. Allah itu lebih layak untuk tidak melakukan sesuatu kecuali dengan bertujuan dengan hikmah. Dia kata Syekh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta manusia sia-sia. Bahkan khalaqahum li hikmatin 'azimah wa hiya ibadatihi. Bahkan Allah cipta kita dengan suatu hikmah yang besar, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala jalla sya'nu, berkata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini muqaddimah Syekh. Syekh kata, Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Okey. Jadi kita tahu bahawa hidup kita kat dunia ini, daripada pagi sampai ke malam, daripada malam sampai ke pagi, daripada minggu sampai ke minggu ke depannya, atau sepanjang hidup kita, tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat sesuatu perkara yang lain dan perkara itu tidak dijadikan sebagai ibadah, ia merupakan bentuk kerugian. Kerana kita menggunakan menggunakan modal umur yang Allah berikan kepada kita tanpa ada pulangan. Okey, Allah cipta kita dengan tujuan. Namun, kata Syekh, Allah beritahu bahawa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggalkan kita untuk beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintahkan kita beribadah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak terangkan cara ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala tatkala memerintahkan kita beribadah pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunjuk dan ajar cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memang ciptakan kita untuk beribadah. Macam mana nak beribadah? Mesti ada petunjuknya. Cara beribadah tadi Allah SWT kirimkan seorang Rasul. Sebab tu kata Syekh, walam yatruk azza wa jal ibadahu hamala bal arsala ilaihim rusulah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggalkan manusia ini terpinga-pinga untuk beribadah. Bagaimana untuk beribadah pada Allah? Bahkan Allah mengirimkan rasul-rasulnya untuk mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utuskan tiap-tiap umat itu ada seorang rasul yang memerintahkan mereka untuk beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Ibadah pada Allah, perintahkan ini namakan isbat, iaitu menetapkan sesuatu yang diperintahkan Allah, wajtanibut taghut, iaitu dan juga menjauhi taghut, iaitu menjauhi ajaran-ajaran atau tidak menyembah orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan atau menjauhi taghut. Okey. Wa ja'alallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamar rusul. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala rasul. Arsalahu lin-nasi kaffah wa akmala lahu wa li ummatihi ad-din wa atamma alaihi ni'mah. Allah kirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Allah sempurnakan agama bagi umat ini dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat kepada mereka. Wa khassahu ta'ala bi khasa'isin mayyazahu biha ala jami'il anbiya'i wa rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khasa'is, memberikan ciri-ciri istimewa yang dikhususkan ke atas dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Boleh rujuk terhadap kuliah saya sebelum ini berkaitan dengan khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matun imtanna biha ala hadhil ummah fi ayatin katsirah. Nikmat kiriman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiriman Rasul terhadap umat itu merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut dalam banyak ayat. Jadi antara nikmat yang besar ialah Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul kepada kita. Nikmat agama. Antaranya ayat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah kata laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan ke atas orang-orang mukminin satu kurniaan. Apa yang Allah kurniakan? Id tatkala ba'atha fihim rasula, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutuskan di kalangan mereka seorang rasul min anfusihim, daripada sebahagian mereka, yatslu alaihim ayatihi, yang mana tugas rasul tadi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mentazkiyahkan mereka, iaitu membimbing mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka alkitab dan hikmah. Dalam ayat ini Allah sebut 4 tugas Rasul, yang mana 4 tugas ini perlu dijadikan sebagai tugas kita semua, termasuk dalam bab pendidikan anak-anak. Ini tajuk, saya syarah sikit ayat ni secara ringkas. Dalam kita berdakwah, dalam kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang guru yang mentarbiah, atau jadi seorang bapa, bab-bab tertentu yang kita bincangkan dalam bab dakwah, kita perlu memahami bahawa tugas kita ada empat tugas yang utama. Seperti mana yang Allah Subhanahu sebutkan dalam ayat ini, tugas Rasul. Sebagai seorang pewaris Nabi perlu memiliki 4 tanggungjawab. Pertama apa? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jumpa orang, kawan, sahabat kita ataupun jiran kita. First yang perlu kita lakukan, perkara pertama yang perlu kita lakukan, tindakan pertama yang kita lakukan ialah kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa dibacakan? Kita offer, kita ceritakan. Kita ada jiran, ceritakan tentang Islam, ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Islam. Tak semestinya kita suruh masuk Islam terus, tapi kita ceritakan. Maksudnya kita offer, kita bentangkan Islam. Jumpa orang buat maksiat, kita sampaikan, ceritakan. Ini tugas pertama, iaitu membacakan. Sebahagian daripada manusia yang akan mendengar ataupun terima offer kita, sebahagian menolak. Yang tolak, selesai tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang menerima tadi, tatkala kita cerita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cerita tentang Islam, kita cerita tentang kebaikan agama ini, ada manusia yang terima. Selepas manusia masuk Islam ataupun terima, sudi mendengar apa yang kita sampaikan, tidak terhenti tugas kita sekadar itu. Tugas seterusnya ialah wa yuzakkihim, dan menyucikan diri mereka. Artinya apa? Membimbing mereka. Sebab tu tatkala bagi siapa yang mendakwa, yang melakukan dakwah terhadap non-Muslim, pertama sekali mereka offer Islam, kemudian non-Muslim tadi alhamdulillah revert masuk Islam, kembali kepada agama Islam, mengucapkan kalimah syahadah, kita bukan biarkan saja. Tugas seterusnya ialah wa yuzakkihim, iaitu kita bimbing mereka sehingga dapat menyucikan dosa mereka. Bimbing mereka dengan cara apa? Kita tarbiyah sedikit demi sedikit. Bimbing sedikit demi sedikit. Di sini proses dinamakan sebagai proses tazkiyah. Pertama, tilawah, sampaikan, bacakan. Yang kedua, tazkiyah. Selepas kita bimbing dan kita tahu bahawa dia bukan setakat masuk Islam begitu sahaja, dia masuk Islam, kemudian dia cuba untuk laksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Kemudian datang tugas ketiga, iaitu wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka Alkitab. Jangan biarkan orang yang menjadi mad'u kita, orang yang dah terima Islam sebab kita, atau orang yang
ahli maksiat kemudian berubah kepada jadi melakukan ibadah, atau ahli bid'ah berubah kepada ahli sunnah wal jamaah, kita jangan biarkan mereka, sebab berkemungkinan mereka akan keluar semula. Yang pertama, mereka terima, kita bimbing mereka. Sebab bimbing ialah kita ajarkan mereka ilmu. Jangan biarkan orang awam menjadi selama-lama jadi awam. Ada orang kata tuan-tuan ialah levelnya orang awam, tak perlu tahu perkara ini dan ini. Tidak. Orang awam ada levelnya. Namun kita tidak membiarkan orang awam berada dalam keadaan awam selama-lamanya, ataupun melakukan sesuatu, beramal dengan sesuatu tanpa mengetahui sebab dan tujuan, tanpa mengetahui kenapa dia beramal dengannya. Perlu adanya proses ta'lim, mengajarkan. Ini proses ketiga. Ta'lim wa yu'allimuhumul kitab. Ajarkan mereka, isikan dengan Alkitab. Wal hikmah, dan ajar pada mereka hikmah. Hikmah artinya sunnah. Sunnah artinya apa? Praktikal. Cara apa itu praktikal? Berikan contoh tauladan. Rasulullah SAW tatkala mengajar, sampaikan agama Islam kepada masyarakat Arab, Nabi melakukan tilawah, bacakan ayat. Ada yang terima, ada yang tolak. Ada yang terima, datang dekat, Nabi ajarkan mereka dengan proses tazkiyah. Bimbing mereka, tarbiyah mereka di rumah Al-Arqam dan Al-Arqam. Nabi bimbing mereka di masjid Nabi SAW setelah berlakunya hijrah. Kemudian selepas mereka sudi beramal dengan, ataupun bersedia untuk beramal dengan agama Islam, Nabi SAW jalankan tanggungjawab seterusnya, iaitu tanggungjawab yang dinamakan sebagai tanggungjawab at-ta'lim, ajarkan. Jadi di kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang yang beramal tadi, ada orang yang mampu dan bersedia untuk belajar. Maka di kalangan mereka diberikan ta'lim, berikan wa yu'allimul kitab, dan untuk lebih jelas lagi ialah tunjukkan tauladan yang baik, itu al-hikmah, memberikan contoh tauladan yang baik supaya lebih mudah untuk difahami apa yang disampaikan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Syekh, nikmat yang paling besar apabila Allah Subhanahu nikmat paling besar terhadap mukminin apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul, ajar mereka, bacakan kepada mereka Alkitab, ajar mereka, bimbing mereka, ajar mereka Alkitab, ajar mereka pada sunnah Nabi, kepada sunnah itu memberikan contoh tauladan yang baik. Wa hajatun nas ila al-iman bihi wal akhdh bima jaa bihi min ad-din ashad min hajatihim ila at-ta'am wa syarab. Dan hajat manusia, keperluan manusia terhadap iman, terhadap agama itu lebih diperlukan berbanding hajat mereka terhadap makanan dan minuman mereka. Makan dan minum, paling-paling kita mati. Kalau kita tak makan, tak minum, kita mati daripada dunia ini. Hidup dunia ringkas. Tapi kalau tidak ada agama, hidup akhirat selama-lamanya. Kalau kita kurang zat makanan, penghujungnya apa? Penghujungnya mati. Mati apa? Mati itu meninggalkan alam yang sementara, pergi kepada alam yang kekal. Apabila tidak ada agama, kita sekarang ada anak kita, nak ajarkan agama ke nak ajarkan dunia? Kalau kita ajarkan mereka dunia, kemudian kita tinggalkan ajaran agama, rugi. Sebab apa? Sebab dunia ini sementara, sedangkan akhirat tempat selama-lamanya. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, orang-orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan anak-anak mereka pada hari kiamat. Iaitu kat dunia mereka bagi makan cukup, tapi untuk agama tak berikan. Kat dunia anak ni jadi anak yang berjaya, tapi di akhirat meronta-ronta di api neraka, termasuk mereka sendiri. Ini orang yang rugi. Sebab apa? Sebab hajat manusia terhadap agama lebih lagi berbanding dengan hajat mereka terhadap makan dan minum. Ini diambil daripada kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah. Muka surat 30. Muka surat 30. Saya tengok jam sebentar, maaf. Okey, insya-Allah saya akan berhenti pada pukul 10.40 insya-Allah. Pukul 10.40. Okey. Kata Syekh lagi, wa qad aujaballahu ta'ala li nabiyhi huquqan wa wajibat. Jaa bayanuha fil kitab wa sunnah atamma bayan, fayulzamu man jadinu bihadzal din ay yuhita bihadzal huquq ma'rifatan wa yaltazimu biha i'tiqadan wa qawlan wa amala. Makna ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan
mewajibkan kita untuk melaksanakan hak-hak dan kewajipan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut agama ini, itu orang Islam, wajib mengetahui hak-hak tersebut. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Makna asyhadu an la ilaha illallah kita belajar dalam bab akidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga kita belajar akidah, namun praktikalnya pada bab kitab dan bab sunnah. Apa maknanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ini yang Syekh bincangkan sekarang. Kata Syekh, wa jumlatul huquqil wajibati lahu raji'atun ila ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa ma'na al-iman bih. Dan hak-hak Nabi, hak-hak yang perlu kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makna kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kata Syekh, maknanya ialah iz ma'na syahadah anna Muhammadar Rasulullah, makna syahadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tasdiquhu fima akhbar. Hak pertama ialah membenarkan segala berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak pertama. Kalau ada orang yang tak percaya terhadap apa yang Nabi beritahu, artinya dia telah melakukan satu kezaliman dengan tidak menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ta'atuhu fima amar. Hak Rasulullah yang kedua, makna kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertama ialah kita membenarkan apa yang Nabi beritahu. Yang kedua, kita mentaati apa yang diperintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita suatu perkara, apabila kita taat, artinya kita dah melaksanakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk, yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Jadi ketiga ialah meninggalkan apa yang Nabi larang, dan yang keempat wa alla ya'budullaha illa bima syara'. Hak yang keempat, jangan kita sembah, melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang buat amalan ibadah, dan amal ibadah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ada orang yang mencuri hak atau mengambil hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah sebagai seorang Rasul ialah pembimbing kita untuk melakukan ibadah. Kalau ada orang melakukan satu amal ibadah, mereka satu amal ibadah, kemudian menyuruh orang lain untuk melakukan amal ibadah tersebut, seolah-olah dia merampas hak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang syariat. Sebab tu 4 hak ini perlu kita hafal. Pertama, percaya apa yang diberitahu oleh Rasulullah. Yang kedua, buat apa yang disuruh. Ketiga, tinggal apa yang larang. Dan keempat, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hak ni kalau syarahkan jadi panjang. Cuma secara ringkasnya, segala sesuatu yang Nabi beritahu, terutama perkara gaib, kadang-kadang susah kita nak faham. Kita senang nak faham, tapi susah nak terima. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi beritahu berkaitan dengan agama ni sesuatu perkara yang kita tak pernah nampak kat dunia. Nabi beritahu tentang syurga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa. Kita tahu mana kita nampak dosa, mana kita nampak pahala. Jadi cara untuk kita percaya terhadap apa yang Nabi beritahu hanya iman. Keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada iman, kita akan persoalkan semua sekali. Siapa tahu bahawa solat tadi dapat pahala? Tak ada orang yang dapat tahu. Tak ada orang yang nampak pahala seseorang. Kalau ada orang kata muka dia ada, nampak nur kat muka dia dan muka dia banyak pahala, nipu. Nur tu wujud sebagai asar, kesannya pada beribadah pada Allah. Allah akan perlihatkan nur, iaitu cahaya keimanan pada mukanya, pada wajahnya secara umum. Namun tidak ada tanda yang khusus. Tidak ada suatu kepastian mengatakan bahawa si fulan ada banyak dosa sekian atau ada dosa sebanyak sekian. Tidak ada siapa yang nampak dosa pahala. Yang kita tahu apa? Perkataan Nabi. Nabi beritahu bahawa salat dapat pahala, kita percaya. Nabi beritahu bahawa mencuri dosa,
Itu kita tahu dosa dan pahala jadi berdasarkan pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, buat apa yang disuruh. Kadang-kadang apa yang Nabi suruh ialah satu perkara yang apa? Yang kita tak suka. Malah semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi perintahkan ialah sesuatu yang berbeza daripada hawa nafsu pada asalnya. Nafsu kita suka tinggalkan apa yang Nabi suruh. Contohnya solat. Solat sebagai contoh. Antara solat dengan hiking, solat subuh lah. Orang biasa pergi hiking pagi-pagi waktu subuh. Sahabat-sahabat Baitul Salam juga selalu buat program hiking. Ya? Tapi Alhamdulillah mereka solat subuh. Kita solat subuh sama-sama. Tapi cerita tentang ada orang yang kita kata orang pagi-pagi waktu subuh. Waktu subuh ada orang yang ramai orang keluar untuk hiking, untuk cycling, untuk jogging, dan ada orang yang solat. Antara dua amalan tadi, solat lebih ringan dan wajib. Hiking, cycling dan juga jogging bukan perkara wajib. Namun untuk bangun solat dengan bangun jogging lebih mudah untuk orang bangun jogging, cycling dan hiking berbanding dengan orang bangun solat. Sebab apa? Sebab jiwa manusia tak suka terhadap apa yang Allah Subhanahu Taala perintahkan. Zakat. Kita dah link yang baru. Okey, kembali kepada tajuk kita. Apa yang Allah SWT perintahkan? Contohnya zakat. Kita akan jumpa sebagaimana orang kaya sentiasa upload gambar dia pergi ke semua negara. Gambar dia makan benda yang mahal. Duitnya, mereka bangga bahawa mereka dapat mampu beli makanan yang mahal, bangga beli kenderaan yang mahal, mereka berbangga rumah mereka besar. Namun tatkala sampai waktu zakat, mereka cuba nak cari diskaun atau rasa berat untuk laksanakan zakat. Kenapa? Sebab jiwa manusia tak suka terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa perintahkan. Namun itu fitrah. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan kita dengan tujuan beribadah, dan ibadah itu merupakan bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi apa yang bukan mudah untuk taat apa yang Nabi perintahkan. Cuma itulah dia kunci kejayaan kita di dunia. Sama juga tinggalkan. Bukan mudah untuk tinggalkan apa yang Nabi larang. Kerana banyak daripada apa yang Nabi larang merupakan perkara yang nafsu kita suka. Walaupun Nabi larang itu sedikit, apa yang Nabi perintahkan sedikit berbanding dengan apa yang kebebasan yang Allah berikan pada kita. Apa yang kebebasan, contohnya solat. Kita cuma solat 5 waktu. Satu waktu kita solat 10 minit. Darabkan dengan 5, artinya 50 minit, tak sampai sejam. 23 jam 10 minit lagi bebas kita buat apa sekalipun. Namun waktu 1 jam inilah kita rasa berat. Sama juga apa yang Allah larang. Allah SWT cuma larang kita minum arak. Minuman yang lain, segala minuman yang ada, yang mutlak, air daripada air yang mutlak, ataupun segala jenis susu-susu daripada binatang-binatang yang dibenarkan kita makan, ataupun segala jenis jus-jus buah-buahan atau jus akar kayu atau jus daun tertentu, kita boleh makan dengan beribu jenis minuman. Allah tak larang, cuma manusia suka terhadap apa yang Allah larang. Tatkala mereka meraihkan kejayaan, mereka pasti cari apa yang Allah larang. Sebab apa? Nafsu Allah dah ciptakan suka terhadap perkara apa yang Allah larang. Sebab tu tugas kita di muka bumi ini ialah untuk menekan hawa nafsu kita, tekan betul-betul apa yang ada pada diri kita, supaya kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak manusia. Itu kunci kepada ketaatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita seronok, memang orang ikut sunnah ni tak seronok. Nak ikut sunnah Nabi tak seronok, kerana semua perkara yang Nabi perintahkan pada asalnya berlawanan dengan hawa nafsu. Cuma tugas kita ialah tekan hawa nafsu. Bila kita mampu tekan hawa nafsu sedikit demi sedikit, akhirnya kita akan terbiasa dengan ketaatan. Bila kita rasa kemanisan dalam ketaatan yang pada asalnya dahulu perkara yang susah, itu dinamakan sebagai halawatul iman, manisnya keimanan. Ada orang yang susah untuk solat. Tatkala dia solat, dia susah untuk bangun solat, dia tetap bangun, dia tetap berusaha untuk solat. Lama-lama dia tak boleh tinggalkan solat. Dia rasa bahawa solat ini suatu kenikmatan. Di situ dinamakan sebagai kemanisan dalam iman, halawatul iman. Sebab itu macam mana kita nak rasakan kemanisan dalam satu perkara, paksa diri untuk buat. Solat, kita nak sampai tahap khusyuk. Bukan mudah untuk, lepas kita mampu melaksanakan solat, level seterusnya adalah mencapai tahap ihsan, itu tahap khusyuk. Tak mudah untuk kita mencapai tahap khusyuk. Jadi caranya bagaimana? Paksa diri untuk khusyuk.
Walaupun kita tak khusyuk, cuba sedaya upaya. Bukan berarti kita tinggalkan solat, tidak. Terus menerus solat sehingga kita akan suatu hari nanti Allah akan berikan nikmat khusyuk. Bila kita mampu khusyuk, disebut dinamakan sebagai halawatul iman. Bila dah dapat kita rasa khusyuk, insya-Allah seterusnya kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa khusyuk. Okey, seterusnya kita inilah secara mudah syarah secara ringkas berkaitan dengan hak-hak Nabi. Hak Nabi ada 4: membenarkan apa yang Nabi beritahu, buat apa yang Nabi perintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada penghujungnya Syekh kata apa? Di bab hak, Syekh kata, aku akan sebutkan muka surat 31. Saya lompat sedikit kerana ini merupakan syarah terhadap apa yang saya sebutkan tadi. Muka surat 31 pada nota tersebut kata Syekh, wa sa'azkur bi syai'in min at-tafsil ba'd hadhihi al-huquq. Aku akan sebutkan dengan secara detail tentang hak-hak tadi. Hak tadi ada 4, tapi Syekh fokuskan, Syekh syarahkan dengan membawakan 5 hak yang lain untuk kita mudah untuk faham, untuk kita memahami bab ini lebih mendalam. Pertama, al-iman bi annahu ballagha ar-risalah wa akmalaha. Hak pertama yang perlu kita beriman dengannya bila cerita tentang Muhammad Rasulullah, apa dia? Hendaklah beriman bahawa Nabi SAW telah menyampaikan agama Islam dengan sempurnanya. Tidak ada satu agama, tidak ada satu perkara dalam agama ini yang Nabi terlupa untuk sampaikan. Semuanya telah disampaikan dan semuanya dimaklumi dalam syarak. Agama telah sempurna, dan kesempurnaan tadi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya terhadap umatnya. Dan agama telah pun sempurna. Ini pertama. Yang kedua, hak yang kedua, kita akan bincangkan satu persatu nanti insya-Allah. Hak kedua, al-imanu bi'ismatihi. Beriman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum. Maksum babnya macam mana? Kita akan bincangkan. Adakah Nabi tak buat salah langsung? Okey. Kalau Nabi tak buat salah langsung, kenapa Allah tegur Nabi dalam surah Abasa wa Tawalla? Nabi berpaling daripada Abdullah bin Maktum tak kala datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus pada golongan pembesar-pembesar Arab, kemudian berpaling kepada Abdullah bin Abbas. Jadi bab ismah, bab kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dibincangkan. Part mana dikatakan sebagai maksum? Adakah semuanya dalam semua Nabi SAW maksum secara keseluruhannya, ataupun adanya perbincangan secara khusus? Kita akan bincangkan. Namun yang perlu ketahui bahawa Nabi SAW seorang yang maksum. Secara maksum kita akan bincangkan secara lebih detail. Ketiga, hak Nabi SAW ialah wajib kita mencintai Nabi SAW. Ini perkara yang sangat penting. Tatkala kita cerita tentang ikut sunnah Nabi SAW, kita perlu cari hadis yang sahih. Kadang-kadang kita lihat ada di kalangan orang yang cerita tentang sunnah Nabi SAW mengabaikan bab cinta Nabi SAW. Ya, sebab bukanlah dengan cara kita cinta Nabi dengan cara melakukan maulid Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW tidak bererti kita tidak mengadakan majlis membaca kitab Syama'ilun Nabi SAW. Bab sirah, bab syama'il, bab fadail, bab khasa'is, bab-bab berkaitan dengan Rasulullah SAW perlu kita hidupkan dalam masyarakat. Bab mencintai pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW, perkara yang penting. Perkara walaupun simple namun penting. Kita cuba berpakaian dengan pakaian yang paling sempurna dalam suatu masyarakat, dalam keadaan masyarakat tertentu, suatu perkara yang patut kita ambil berat. Bukan berarti suatu perkara itu memakai pakaian yang sempurna itu lebih baik daripada secara keseluruhannya. Bila pakai baju lebih sempurna artinya dia lebih baik, tidak. Namun dengan cuba cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tertentu, dalam bab-bab yang kita kategorikan sebagai satu sifat kesempurnaan, apa salahnya kita biasakan diri untuk bersifat dengannya. Cara Nabi SAW berpakaian, cara Nabi SAW berjalan dan sebagainya, kita cuba ikut macam mana Nabi cepatkan perjalanan. Bab yang kecil, tapi dia melibatkan bab kita akan terikat dengan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Jangan sampai dalam bab mahabbatun Nabi SAW ada orang lain di kalangan orang yang salah faham bab masalah sunnah, mereka lebih ke depan dalam bab ini. Betul, hak Nabi ketiga ialah mencintai Nabi SAW. Cinta Nabi.
Kita baca sejarah Nabi SAW dengan sejarah yang sahih, cara yang sebenar. Kita baca syama'ilun Nabi SAW. Kita baca khasa'is Nabi SAW. Kita baca berkaitan dengan dalailun nubuwah. Semua bidang-bidang dalam berkaitan Rasulullah perlu kita hidupkan dalam masyarakat. Seterusnya keempat, wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi. Wajib taat kepada Rasulullah SAW dan melazimi sunnah Nabi SAW, iaitu buat praktikal. Tadi bab cinta ni bab praktikal. Yang kelima, wujubu ta'zirihi wa tawqirihi wa ta'zimihi. Wajib kita memuliakan Rasulullah SAW dan membesarkannya, dan juga mempertahankan Rasulullah SAW. Tatkala ada manusia yang cuba menyerang peribadi Rasulullah SAW, kitalah yang paling patut ke depan untuk menerangkan pada umat. Kerana kalau kita biarkan ada orang yang tidak ahlinya yang bercerita tentang Rasulullah SAW, mempertahankan Rasulullah, kadang-kadang apa yang mereka ceritakan itu membawa kepada perkara yang tidak tepat, atau membawa kepada, malah kita kata boleh bawa kepada kesesatan. InsyaAllah sekadar ini saya akan cuba tengok apa yang tuan-tuan, kalau sekiranya ada soalan. Saya rasa tidak ada soalan di sini. Tak tahulah kalau ada video dia sebelum ni. Tidak ada soalan. Yang ada hanyalah Alhamdulillah ada yang komen-komen, terima kasih. Tidak ada soalan khusus berkaitan dengan tajuk kita, kerana tajuk kita masih lagi umum, iaitu hak-hak Nabi SAW. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk dalam bab apa? Mensyarahkan 5 hak tadi. Hak Nabi SAW yang perlu kita laksanakan terhadap baginda. Yang perlu, tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu buat 5 perkara. Kita akan syarahkan satu persatu. Dan paling penting sekali adalah membicarakan bab kemaksuman Nabi SAW. Kerana bab ini sentiasa menjadi tajuk yang diperdebatkan atau menjadi syubhah, dijadikan sebagai syubhah terhadap umat Islam oleh golongan orientalis dan juga golongan Syiah. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti pada pertemuan akan datang. Sekadar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita yang singkat ini pertemuan yang bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kurnianya. Kelemahan itu datang daripada kelemahan saya sebagai manusia. Semoga Allah SWT ampunkan kelemahan tersebut dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.